Alhamdulillah, dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala kita dapat himpun setelah beberapa bulan kita cuti. Lama juga kan cuti. Bulan 4 ada pengajian, ni mula balik cuti bulan puasa. Lama juga. 5, 6, 7, 8. Ni bulan 9, 4 bulan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala bagi taufik kita jumpa lagi, sambung lagi sesi pengajian kita kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah ni. Pada pagi ni kita akan sambung bab yang ke-10, bab ma jaa fi khuffi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jumpa dah bab berkenaan dengan khuf, sarung kaki kulit yang dipakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah jumpa khuf. Bab yang ke-10. Betul, sama. Hadis 71. Sama. Dah jumpa? Boleh kita baca insya-Allah. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن ابن بريدة عن أبيه. Riwayat daripada Buraidah al-Aslami, anna an-Najjashiyya ahda lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam khuffaini aswadaini sadajaini falabisahuma thumma tawadda'a wa masaha alaihima. Sesungguhnya Najasyi dia kirim hadiah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kirim hadiah untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khuffaini aswadaini sazajaini, dua khuf. Khuf mana sarung kaki kulit, stocking kulit. Yang berwarna hitam, lagi sederhana. Falabisahuma Nabi sallallahu, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai sepasang khuf tu. Summa tawadda'a, setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu. Wa masaha alaihima, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sapu tangan di atas kedua-dua khuf itu, sepasang khuf itu. Maksudnya, apabila seseorang dah ambil air sembahyang, kemudian dia pakai khuf, kemudian dia sembahyang, baca Quran, sembahyang sunat dan sebagainya. Lepas daripada itu, bila dia batal wuduk, nak wuduk semula ataupun wuduk masih ada lagi, dia nak membaharui wuduk, ketika itu
bila dia ambil air sembahyang dengan dalam keadaan dia pakai khuf tu dia tak pecah, tak buang, basuh, cuci muka, tangan, masah. Ketika nak basuh kaki tu dia masah di atas khuf tu dengan air tangan, basah air tu, maknanya tak perlu dia buang khuf tu pakai. Dengan cara tu, kalau yang pakai khuf wuduk dia masah di atas khuf tu, kalau orang tu tidak musafir, duduk rumah, orang tempatan, dia boleh buat macam tu 1 hari 1 malam. Kalau musafir 3 hari 3 malam boleh dia masah. Maknanya safar tak pecah dia punya khuf tu, dia sudah wuduk pakai, bila ambil air sembahyang lain dia masah di atas khuf tu selama 3 hari 3 malam boleh untuk musafir. Kalau orang tempatan duduk rumah, duduk kampung sendiri, tidak safar, itu boleh 1 hari 1 malam sapu. Jadi biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai khuf, dan dalam hadis ni ada bagi tahu Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai khuf dihadiahkan oleh Raja Habsyi Najasyi. Najasyi ni lakap, gelaran bagi raja-raja yang merintah di Habsyah. Habsyah ada dengan bumi Hijaz Saudi itu di seberang laut. Habsyah. Siapa daripada Habsyah yang masyhur tu? Sayyidina Bilal Habsyi. Habsyi. Dan nama Najasyi, Raja Habsyi yang kirim hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu Ashamah nama dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam jemput dia masuk Islam melalui surat, hantar kepada dia surat jemput masuk Islam, kirim melalui Amr bin Umayyah Ad-Damri. Kemudian Najasyi itu, Raja Habsyah tu, dia masuk Islam pada tahun 6 Hijriah. Ketika tu dia masuk Islam, tapi semasa dia kirim khuf, sepasang stocking, sarung kaki kulit tu, ketika tu dia masih lagi tidak memeluk Islam lagi, tapi dia ada hati suka baik dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang Islam. Kemudian bila terima jemputan daripada Rasulullah SAW untuk masuk Islam tu, dia pun menerima Islam, masuk Islam. Jadi daripada situ kita dapat tahu satu hukum, iaitu boleh menerima hadiah daripada yang bukan Islam. Najasyi semasa dia kirim hadiah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepasang khuf tu, ketika tu dia masih dalam keadaan kufur lagi, kafir lagi, tidak masuk Islam lagi. Jadi daripada situ dapati kiriman hadiah daripada orang bukan Islam boleh terima. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Yahya bin Zakari bin Abi Zaidah
Boleh dengar? Boleh? Macam biasa kan? Anil Hasan ibn Ayyashin an Abi Ishaqa an Sya'bi qala Al-Mughirah bin Syu'bah, Mughirah bin Syu'bah sahabat kata, ahda Dihyatu Nabi sallallahu alaihi wasallam khuffaini fala bisahuma. Dihyah Al-Kalbi sahabat, dia juga berikan hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sepasang khuf, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai sepasang khuf tu. Wa qala Isra'ilu an Jabirin an Amirin wa jubbatan. Dalam riwayat lain, riwayat daripada Amir tu, di situ ada menyatakan ketika Dihyah mengirim hadiah sepasang khuf tu, ketika tu ada juga dikirim wajubbatan, sehelai jubbah bersama dengan khuf tu. Itu ada sebut dalam riwayat lain, falabisahuma hatta takharraqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai khuf tu sepasang sarung kaki kulit tu, sehingga kan kedua-dua khuf tu, sepasang khuf tu menjadi cari koyak, sampailah koyak Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai. Dalam riwayat lain ada sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dah koyak dia tampar, kemudian dia pakai lagi. La yadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam azukkiyahuma am la. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu sama ada khuf yang dibuat daripada kulit binatang tu, sama ada binatang tu disembelih ataupun tidak. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Maksudnya ketika menerima hadiah sepasang khuf tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tanya sama ada kulit itu daripada haiwan yang disembelih ataupun tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tanya. Jadi dalam mazhab Hanafi harus pakai stocking, khuf yang dibuat daripada haiwan yang sama ada haiwan tu disembelih mengikuti syarak ataupun tidak, boleh pakai. Itu dalam mazhab Hanafi. Maknanya mazhab Hanafi mengharuskan memakai kulit haiwan yang sama ada haiwan itu disembelih mengikut syarah ataupun tidak. Jadi daripada potongan hadis la yadrin Nabi sallallahu alaihi wasallam azukkiyahuma am la, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu sama ada dua khuf, sepasang khuf tu daripada kulit binatang, sama ada binatang tu disembelih mengikut syarak ataupun tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tanya. Itu menguatkan pendapat mazhab Hanafi, yang mana mazhab Hanafi mengharuskan memakai kulit haiwan sama ada haiwan tu disembelih mengikut syarak ataupun tidak. Jadi potongan hadis la yadrin nabiyyu ni menjadi dalil bagi mazhab Hanafi.
sebahagian ulama lain selain daripada ulama mazhab Hanafi, mereka berbeza pendapat dan kata mereka khuf yang dibuat daripada kulit haiwan tu, mereka kira haiwan tu disembelih mengikut syarak. Itu baru boleh pakai. Di situ ada khilaf di sisi a'immah. Dan cara adab pakai khuf ni mengikut amalan sunnah Rasulullah SAW tu, pakai sebelah kanan dulu. Yang kedua, sebelum pakai tu, bersihkan bahagian dalam dulu supaya yakin tidak ada apa-apa binatang bisa masuk dalam tu. Disebabkan ada satu ketika Nabi SAW hendak pakai sepasang khuf, tiba-tiba masa tu burung gagak mai, dia larikan khuf sebelah kiri Rasulullah SAW tu. Dia bawa lari, terbang naik tinggi, kemudian terlepas. Dia lepas khuf tu, jatuh balik. Bila jatuh balik tu, nampak daripada khuf tu keluar seekor ular jatuh. Jadi mula daripada situlah, dikatalah Nabi SAW pesan sahabat-sahabat ketika mau pakai khuf tu, bersihkan bahagian dalam dulu supaya terlepas daripada apa-apa kebahayaan binatang bisa, ular, kalajengkil dan sebagainya, takutnya ada dalam tu. Babu ma jaa fi na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini datang menceritakan berkenaan dengan sepatu ataupun capal, kita panggil apa, selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Abu Dawud at-Tayalisi qala haddatsana Hammam an Qatadah qala qultu li Anas bin Malik. Qatadah kata, saya kata kepada Anas bin Malik, maksudnya Qatadah minta Anas bin Malik menerangkan kaifa kana na'lu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana rupa bentuk selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, Anas bin Malik jawab kata, lahuma khibalani, bagi sepasang selipar tu ada mempunyai dua tali pengikat. Haddatsana Abu Quraib bin Muhammad bin al-Ala'i qala haddatsana Waqi'un an Sufyan an Khalid al-Hazza'i an Abdullah bin al-Haris an Ibn Abbas, riwayat daripada Abdullah bin Abbas, kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai qibalani musanna shirakuhuma, mempunyai dua tali pengikat. Musanna maksudnya yang berkembar, shirakuhuma dua tali pengikat. Qibalani musanna shirakuhuma maksud dia dua tali pengikat yang berkembar. Maksudnya setiap tali pengikat dibuat daripada dua tali yang dijahit menjadi satu. Itu maksud qibalani musanna shirakuhuma.
dalam sanad tu ada rawi an Khalidin al-Hadza. Al-Hadza ni tukang kasut. Sebenarnya muhaddisin kata Khalid ni bukan tukang kasut, tapi dia ni baik dengan tukang kasut. Biasanya dia pergi dekat tukang kasut tu bual-bual. Jadi orang pun mula panggil dia Hadza, tukang kasut, begitu. Itu cerita berkenaan dengan rawi. Haddatsana Isa bin Tahman qala akhraja ilaina Anas bin Malik alaini jardawaini lahuma khibalani. Anas bin Malik keluarkan sepasang selipar jardawaini tidak berbulu. Maksudnya Anas bin Malik tunjuk selipar yang dia simpan, selipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keadaan seliparnya tidak berbulu. Lahuma khibalani, mempunyai dua tali pengikat. Maksudnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di kalangan sahabat-sahabat ketika itu, kebiasaan orang Arab masa itu, mereka buat selipar daripada kulit binatang, tapi mereka tidak buang bulu. Dengan ada bulu-bulu begitu, buat selipar, kemudian mereka pakai. Keadaan masa itu, keadaan orang Arab ni tidak maju lagi. Mereka buat selipar daripada kulit binatang tu dengan bulu-bulu sekali, mereka buat pakai. Yang tadi Anas bin Malik simpan, dia tunjuk tu, selipar tu tidak berbulu, tidak ada bulu. Jadi pernah daripada Raja Rom kirim mai hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selipar tu dah bagi cantik, bagi elok, buang bulu-bulu, siap. Jadi selipar itulah yang Anas bin Malik simpan, dia tunjuk tu. Kemudian dia beritahu, faqala fahaddatsani Thabitun ba'du an Anasin. Isa bin Tahman kata Thabit menceritakan kepada saya selepas daripada tu, riwayat daripada Anas, annahuma kanata na'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kedua-dua itu sepasang selipar tidak berbulu, itulah selipar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jardawaini maksud dia la sya'ara alaihima, tidak ada bulu ke atas selipar tu. An Ubaid bin Jurayj annahu qala li ibn Umar ra'aituka talbasun ni'ala sabtiyata. Qala Ubaid bin Jurayj kata kepada Abdullah bin Umar, yang dia kata tu ialah, saya melihat engkau, aku melihat engkau memakai selipar sabtiyah. Nama selipar tu ni'al sabtiyah. Ni'al sabtiyah maksudnya selipar yang tidak mempunyai bulu, tidak berbulu. Maknanya Ubaid bin Jurayj
dia kata kepada Abdullah bin Umar, aku lihat engkau pakai selipar yang tidak berbulu. Mungkin masa tu di tempat sahabat-sahabat duduk ni masih tidak maju lagi, masih pakai lagi selipar berbulu. Tapi Abdullah bin Umar, dia dah pakai selipar yang tidak berbulu tu. Bila lihat Abdullah bin Umar pakai begitu, Ubaid bin Juraish tanya. Qala, Abdullah bin Umar jawab kata, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasun ni'ala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai selipar. Selipar maksudnya selipar seperti itulah, selipar sabtiyah yang mana Abdullah bin Umar pakai itu. Dia kata dia lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai selipar allati laisa fiha sya'run, selipar yang mana tidak ada padanya bulu, maknanya dah buang bulu, dah bagi cantik. Wa yatawaddau fiha, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu pada selipar tu, maknanya dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai selipar ni'al sabtiyah tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu. Nabi sallallahu alaihi wasallam wudu dengan memakai selipar tu disebabkan pada masa itu selipar cuma ada tapak dengan dua jalinan tali dan tidak ada bahagian atas yang tutup, bahagian atas kaki tu. Sebab itulah senang wudu, air boleh sampai kepada kulit kaki, tidak ada apa-apa halangan. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjuk cara tu, pakai selipar tu wudu. Jadi maknanya kalau keadaan selipar tu begitu, tidak menghalang air wudu sampai ke kulit kaki tempat kita basuh tu, dalam keadaan pakai selipar tu juga kita wudu harus boleh. Fa ana uhibbu an albasaha, seterusnya Abdullah bin Umar kata, disebabkan aku lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai selipar tidak berbulu itu, aku juga suka memakai selipar tu. Abdullah bin Umar ni seorang sahabat yang terlalu gemar mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia bersafar sampai mana-mana tempat, di situ biasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti singgah dan Rasulullah SAW istinja. Sayyidina Umar, Abdullah bin Umar, bila dia bersafar dalam perjalanan, ketika dia sampai tempat tu, tempat mana? Tempat Rasulullah SAW berhenti istinja tu, dia pun berhenti di situ. Betulan dia juga mau istinja, dia pergi tempat di mana Rasulullah SAW istinja tu, dia duduk istinja di situ. Kalau dia tidak istinja, tidak mahu kencing dan tidak mahu buat apa-apa pun, berhenti juga di tempat tu, dia pergi duduk juga di tempat Rasulullah SAW istinja tu, seolah-olah dia dah buat amalan yang sama dengan Rasulullah SAW dalam perjalanan tu.
Maksudnya Abdullah bin Umar ni seorang sahabat muda, begitu gemar mengikuti amalan Rasulullah SAW, sampai begitu dia turut, walaupun dia tidak mau istinja pun dia pergi duduk juga di tempat tu. Jadi disebabkan keadaan dia begitu, bila dia lihat Rasulullah SAW pakai selipar tidak berbulu, dia pun pesan mai daripada Rom selipar yang tidak berbulu. Dia pakai seperti mana Rasulullah SAW pakai selipar tidak berbulu itu. Masa tu sahabat-sahabat lain, disebabkan tempat sahabat-sahabat duduk tidak maju lagi, mereka masih pakai lagi selipar berbulu. Cuma Rasulullah SAW dan Abdullah bin Umar pakai selipar tidak berbulu. Kemudian daripada tu dah mula maju, ada hubungan dengan Rom, barangan perdagangan ada bawa pergi mai. Ketika tu sahabat-sahabat lain juga pakai selipar tidak berbulu itu. An Salihin maula at-Tawamati an Abi Hurairah qala kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khibalani. Sama hadis ni dengan hadis kita baca awal dalam bab ni. عن السدي قال حدثني من سمع عمرو بن حريث يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في نعلين مخصوفتين. Sudi kata, orang yang dengar hadis daripada Amr bin Hurais menceritakan saya. Lalu dia kata, Amr bin Hurais kata, saya lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang pada sepasang selipar maksufataini. Maksufataini maksudnya tapaknya dijahit dengan kulit. Maksufataini ini tapaknya dijahit dengan kulit, maknanya tapak selipar tu berlapis dengan 2 lapis kulit. Dalam hadis tadi kita dah baca kan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai selipar, pakai khuf sampailah carik. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tampal tapak selipar tu dengan lapis kulit lain. Jadi kulit selipar tu dah koyak, Nabi SAW tampung di situ, tampal satu lagi kulit, jadi 2 lapis kulit. Yang asal tu dah nak rosak, tampal di situ, tampung di situ, 1 lapis lagi. Jadi na'laini makhsufataini, maksud dia tampaknya berlapis dengan 2 lapis kulit. Itu satu maksud. Yang satu lagi, boleh jadi tapak selipar tu dah koyak langsung, maka Nabi ditampal dengan kulit lain di tempat koyak tu. Jadi selipar yang ada dalam keadaan seperti itu dikatakan na'laini makhsufataini. Nabi SAW pakai selipar seperti itu. Kemudian Nabi SAW sembahyang, maksudnya dalam keadaan memakai selipar jenis seperti itu, Nabi SAW sembahyang. Dalam riwayat lain, Nabi SAW bersabda, maksudnya Nabi SAW
suruh sahabat-sahabat pakai selipar ketika sembahyang. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maksudnya buatlah amalan bercanggah dengan Yahud ketika mereka sembahyang mereka tidak pakai selipar. Jadi sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh sahabat-sahabat pakai selipar ketika sembahyang. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pakai yusalli fi na'laini makhsufataini. Daripada sini pun dapat faham Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai selipar ketika sembahyang tu. Tapi pakai selipar ketika sembahyang bukan hukum wajib. Itu satu amalan sunnah Rasulullah SAW. Dan syaratnya mau pakai selipar pakai sembahyang tu mesti selipar tu bersih daripada najis kekotoran. Boleh pakai selipar tu sembahyang. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yamshiyanna ahadukum fi na'lin wahidatin. Riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salah seorang daripada kamu jangan berjalan ataupun tidak boleh berjalan dengan memakai sebelah kasut sahaja. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam larang. Pakai kasut, pakai selipar hanya sebelah saja. Tidak pakai sepasang. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam larang begitu. Cara pakai selipar seperti itu adalah gaya jahiliyah. Orang zaman jahiliyah mereka kira itu satu gaya bagi mereka. Mereka pakai hanya sebelah saja selipar ataupun kasut tu. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam larang pakai cara yang sama dengan gaya jahiliyah tu, yang Rasulullah SAW menghendakinya liyan al-huma, hendaklah pakai selipar sepasang bagi cukup, au liyahfahuma ataupun au liyahfahuma jami'a, ataupun cabut, buang dua-dua sekali. Mau pakai sepasang, kalau tak mau pakai pun pecat, buang sepasang sekali. Jangan pakai sebelah, cabut sebelah. Jangan begitu. Itu gaya jahiliyah. Haddatsana Ishaq bin Musa qala haddatsana Ma'nun an Malik an Abi Zubair an Jabir anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an ya'kula ya'ni rajula bishimalihi. Riwayat daripada Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam larang seseorang makan dengan tangan kirinya, au yamshi fi na'lin wahidatin, ataupun berjalan dalam keadaan memakai sebelah selipar sahaja. Jadi larangan di sini membawa maksud karahah tanzihiyah. Maksudnya makruh tanzihi, tidak dihukum haram. Haddatsana Qutaibah wa haddatsana Ishaq bin Musa. Seterusnya an Abi Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala,
idzan ta'ala ahadukum falyabda' bil yamini. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang daripada kamu hendak memakai selipar ataupun kasut, maka hendaklah dia itu mulakan dengan sebelah kanan, mula sebelah kanan, kemudian masukkan sebelah kiri. Wa idza naza'a, dan apabila hendak buka ataupun hendak tanggalkan kasut tu, selipar tu, falyabda' bisyimali, hendaklah mulakan dengan sebelah kiri. Jadi mau pakai tu mula dengan kanan, mau tanggal selipar tu mula dengan kiri. Faltakunil yumna awwalahuma tun'alu wa akhirahuma tunza'u. Maka hendaklah jadikan sebelah kanan itu pertama sekali dipakai di antara sepasang selipar tu, dan yang satu lagi dipecat, kemudian daripada tu ditanggalkan, dipakai, ataupun yang satu lagi iaitu kiri. Sebelah kiri tu jadikan pertama yang ditanggal. Maksudnya bila mau pakai mula-mula sekali dengan kanan, bila mau tanggal nak mula dengan kiri. An Masruqin an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhibbu tayammuna mastata'a. Riwayat daripada Aisyah. Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai tayammun, bukan tayammum. Tayammun, akhir tu nun, bukan tayammum. Tayammum lain, dah kita faham. Tayammun maksudnya memulakan dari bahagian kanan. Itu maksud tayammun. Kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyukai memulakan dari bahagian kanan, mastata'a, sedaya upaya. Seberapa mampu Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa sahaja dia buat urusan kerja, dia akan mulakan daripada bahagian kanan. Fi tarajjulihi, biasanya urusan-urusan yang Rasulullah SAW mula daripada bahagian kanan ni. Fi tarajjulihi, pada urusan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyisir, menyikat rambut kepala. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membelah tengah, sikat rambut tu dia akan sisir bahagian kanan dulu. Wa tana'ulihi, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mula bahagian kanan dengan bahagian daripada bahagian kanan ketika memakai selipar. Wa tahurihi, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan dari bahagian kanan ketika taharah, sama ada mandi, wudu dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mula dengan kanan. An Muhammadin an Abi Hurairah qala kana li na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mempunyai selipar, khibalani, selipar yang mempunyai dua tali pengikat. Wa Abi Bakrin wa Umar radhiyallahu taala anhuma, dan begitu juga
Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, mereka juga mempunyai selipar yang ada dua tali pengikat tu. Wa awwalu man aqada aqdan wahidan Uthman radhiyallahu anhu, dan orang yang mula-mula memakai selipar dengan satu tali pengikat itu ialah Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu. Bab ma jaa fi zikri khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab ini datang menceritakan berkenaan dengan cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id wa ghairu wahid an Abdullah bin Wahb an Yunus an ibn Shihab an Anas bin Malik qala, riwayat daripada Anas bin Malik, dia kata, kana khatamun nabiy sallallahu alaihi wasallam min wariqin. Cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat daripada perak. Wa kana fassuhu habasyian, dan batu permata bagi cincin itu ialah batu permata daripada Habasyah. Habasyian maksudnya datang daripada Habsyah, batu jenis daripada Habsyah tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat cincin dengan mengikat dengan perak. An Nafi'in an Ibni Umar, riwayat daripada Nafi' Maula Ibni Umar, riwayat daripada Abdullah bin Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin fakana yakhtimu bihi wa la yalbasuhu. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam buat sebentuk cincin daripada perak. Nabi sallallahu alaihi wasallam cap mohor dengan menggunakan cincin tu, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pakai cincin tu. Maksudnya pada mulanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki cincin, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pakai cincin. Kemudian daripada tu, bila tiba masa tahun 7 Hijriah, selepas daripada dah ada surat perjanjian damai, perjanjian damai Hudaibiyah, itu yang surat perjanjian tu dibuat pada tahun 6 Hijriah. Selepas daripada tu, disebabkan dah ada perjanjian damai dengan kaum kufar musyrikin, dah berhenti peperangan di antara kaum muslimin dan kaum kufar musyrikin. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itulah mula perluaskan dakwah Islamiah, ajak orang kafir masuk Islam. Sebelum tu tidak dapat memperluaskan dakwah Islamiah disebabkan ada gangguan-gangguan daripada orang kafir, sentiasa dalam keadaan hati-hati
dan sentiasa mengawal keadaan untuk mempertahankan peperangan daripada orang kafir. Ketika tu sibuk dengan peperangan, dah pun ada hukum jihad untuk memerangi dengan orang kafir. Jadi tidak sempat dalam keadaan tenang mau jalankan tugas dakwah Islamiah tu. Sebaik saja ada perdamaian, Nabi sallallahu alaihi wasallam adakan dakwah Islamiah dan hantar surat kepada raja-raja Rom, Farsi dan sebagainya. Nabi SAW hantar surat tu tujuan jemput masuk Islam. Bila mau kirim surat-surat tu, sahabat-sahabat bagi tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebiasaan raja-raja tu ialah mereka akan layan surat yang mana ada cop muhur daripada pembesar, barulah mereka akan layan surat-surat tu. Kalau tidak ada cop muhur, mereka tidak akan layan, tidak akan baca surat-surat tu. Dengan alasan itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam terpaksa buat cop muhur. Cop muhur dibuat pada tahun 6 ataupun 7 Hijriah. Cop muhur Rasulullah SAW tu, cincin itulah. Cincin tu merupakan cop muhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di cincin jadi cop muhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada tulisan yang terukir dengan tulisan Muhammad Rasulullah. Muhammad satu baris, bawah sekali Rasul, tengah lafaz jalalah, lafaz Allah ada di atas. Allah, Rasul, Muhammad, maksudnya Muhammad Rasulullah. Nama Allah di atas, nama Rasulullah bubuh bawah. Dengan cara tu Nabi sallallahu alaihi wasallam buatlah cincin, tujuannya untuk jadikan cop muhur. Bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam buat cincin macam kita nak pakai cantik-cantik, cari batu mata merah-merah, hijau-hijau, ya, besar pula, besar pada jari, pakai pula bagi timbul, bagi nampak. Bila cakap dengan orang selalu garu pipi, action, garu-garu pipi pasal nak bagi nampak cincin ada di tangan tu, garu-garu, ya, ada macam tu, mungkinlah. Jadi maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai cincin tu tidak ada niat mau menunjuk-nunjuk, mau cantik-cantik, tidak macam tu. Tujuan utama Rasulullah SAW buat cincin ketika tu untuk jadikan cop muhur. Berdasarkan riwayat-riwayat dapat tahu Nabi SAW mempunyai dua bentuk cincin. Satu bentuk cincin tu untuk cop. Satu lagi untuk pakai. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pakai selalu. Sebab Nabi SAW tidak pakai selalu ni, ketika Nabi SAW mula pakai cincin, kemudian Nabi SAW sembahyang, cincin tu Nabi SAW pakai di jari kanan,
Dan ketika sembahyang tu jadi juga asyik tertumpu kepada cincin tu. Daripada situ Nabi sallallahu alaihi wasallam berhenti pakai cincin tu sebab ganggu khusyuk dalam sembahyang. Jadi ada dua bentuk cincin, satu untuk cop mohor, satu dulu Nabi SAW pakai, kemudian disebabkan ada gangguan dalam sembahyang tu Nabi SAW tak pakai. Kadang-kadang pakai, tidak selalu pakai. An Humaidin an Anas bin Malik, riwayat daripada Anas bin Malik, kana khatamun Nabi sallallahu alaihi wasallam min fiddatin fassuhu minhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam, cincin Nabi sallallahu alaihi wasallam dibuat daripada perak. Dan batunya juga dibuat daripada perak. Maksudnya cincin dibuat dengan perak, di situ tidak ada batu asing, delima ke, nila apa, panggil batu apa lagi, akik ke, kan? Tidak buh batu, cuma ukiran di tempat biasa ada batu tu pun dibuat daripada perak juga. Daripada riwayat ni jelas terbukti Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki cincin yang berbeza. An Qatadah an Anas bin Malik qala, riwayat daripada Qatadah, Anas bin Malik kata, lamma arada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay yaktuba ilal ajami, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghendaki mengutus surat jemput masuk Islam kepada raja-raja Ajam, raja Rum, raja Farsi. Ketika itu qila lahu, dikatakan sahabat-sahabat kepadanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ajama la yaqbaluna illa kitaban alaihi khatamun. Katanya mereka sahabat-sahabat, sesungguhnya raja-raja Ajam maksudnya bukan Arab, raja Rum, raja Farsi itu dinamakan raja-raja Ajam. Ajam maksudnya yang bukan Arab, bukan Arab panggil Ajam. Sahabat-sahabat bagi tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, raja-raja Ajam seperti raja Rum, raja Farsi, mereka tidak akan terima, tidak akan layan surat kecuali surat yang ada cop mohor daripada pembesar, barulah mereka akan buka, akan baca, akan layan surat tu. Fastana'a khataman, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membuatkan sebentuk cincin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menempah sebentuk cincin. Faka'anni anzuru ila bayadihi fi kaffihi. Anas bin Malik kata, seolah-olah saya masih melihat, masih terbayang-bayang di mata saya kepada sinar putihnya cincin yang ada di tapak tangan, di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud Anas bin Malik kata masih lihat, masih terbayang-bayang, maksudnya Anas bin Malik dia cukup ingat peristiwa itu
Itulah maksud daripada dia, masih terbayang-bayang di mata saya sinar putihnya cincin yang ada di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Haddatsana Muhammad bin Yahya qala haddatsana Muhammad bin Abdullah al-Ansari qala haddatsani abi an Sumamah an Anas bin Malik qala. Jadi daripada apa yang hadis tadi Anas bin Malik kata bayadhihi, putihnya cincin tu. Daripada situ menunjukkan cincin itu dibuat daripada perak. Anas bin Malik juga riwayat dia kata kana naqshu khatami Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ukiran ataupun tulisan yang terukir pada cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah Muhammadun satarun. Kalimah Muhammad ada pada baris, satu baris, wa rasulun satarun, dan kalimah Rasul satu baris, wallahu satarun, dan kalimah Allah satu baris. Muhammad Rasul Allah di cincin tu, Muhammad bawah, Rasul tengah, Allah atas. Dengan cara tu buat cincin Rasulullah SAW tu. Tujuannya untuk job. Di surat an Qatadah an Anas bin Malik, riwayat daripada Qatadah Anas bin Malik riwayat anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kataba ila Kisra wa Kaisara wan Najashi. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menulis surat, maksudnya mengirim surat jemput masuk Islam, kirim kepada Kisra. Kisra maksudnya gelaran bagi Raja Parsi. Kaisar itu gelaran bagi Raja Rum, Raja Romawi. Dan juga Najashi, Raja Habsyah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam hantar surat kepada Kisra melalui Abdullah bin Huzaifah, dan hantar surat kepada Kaisar Raja Rom melalui Dahyah Kalbi, sahabat tu, dan hantar pula surat kepada Najashi, Raja Habsyi itu, melalui Amr bin Umayyah Ad-Damri. Faqila lahu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam nak hantar surat-surat jemput masuk Islam kepada raja-raja tu, sahabat-sahabat kata, innahum la yaqbaluna kitaban illa bi khatamin. Mereka tidak layan, tidak menerima surat kecuali surat yang mempunyai cap muhur. Fasagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman. Ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam buat sebentuk cincin, halqatuhu fiddatun, lingkaran cincin tu dibuat daripada perak. Wa naqasha fihi, dan berukir padanya, ada buat ukiran di cincin tu, Muhammadur Rasulullah
seperti hadis tadi, Muhammad satu baris, Rasul satu baris, Allah satu baris. Di lingkaran cincin tu ada ukiran, itu tujuan untuk cap mohor di surat yang akan hantar kepada raja-raja negara lain, raja-raja kufar musyrik Majusi, supaya mereka masuk Islam. An az-Zuhri an Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala'a naza'a khatamahu. Riwayat daripada Anas bin Malik, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila dia hendak masuk tandas, biasanya dia tanggalkan cincinnya. Sebab Nabi SAW tanggalkan cincin tu disebabkan cincin Rasulullah SAW tu ada tulis, ada ukiran nama Allah. Oleh itu hukumnya makruh masuk tandas dengan memakai sesuatu benda yang ada tertulis nama Allah ataupun ayat-ayat Quran tu. Kalau ada, perlu kita tanggalkan, tinggal di luar, dalam kereta ke, kita masuk tandas. Kalau di rumah, tanggal dulu, letak mana-mana tempat, di atas meja, kemudian kita masuk tandas. Bila keluar daripada tandas tu, pakai balik. Jangan masuk dengan tu, itu makruh. An Nafi'in an Ibni Umar qala, riwayat daripada Abdullah bin Umar, dia kata, ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min waraqin fakana fi yadihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat ataupun menyimpan cincin dibuat daripada perak, ada pada tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini, Nabi SAW biasanya cincin itu simpan dalam bekas, bukan selalunya dia pakai. Dalam riwayat-riwayat lain ada menyatakan cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disimpan oleh sahabat nama Mu'ayqib, disimpan di sisi sahabat tu. Bila perlu mau cop mohor di surat dan sebagainya, ketika itulah Nabi SAW ambil cincin tu, cop. Kemudian sahabat Mu'ayqib tu simpan balik cincin tu. Summa kana fi yadi Abi Bakrin, kemudian daripada tu cincin tu ada di tangan Abu Bakar, maknanya disimpan di sisi Abu Bakar. Wa yadi Umar, dan seterusnya disimpan di tangan Sayyidina Umar. Summa kana fi yadi Uthman, dan kemudian cincin tu ada pada tangan Uthman, maksudnya dipelihara, disimpan oleh sahabat-sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar dan juga Uthman. Mereka terus memelihara cincin tu, walaupun cincin tu disimpan oleh Mu'ayqib. Cincin tu ada di bawah jagaan peliharaan Abu Bakar As-Siddiq, Umar, Sayyidina Umar dan juga Sayyidina Uthman. Hatta waqa'a fi bi'ri Arisa, mereka simpan mai cincin tu, pelihara mai, sampai satu masa cincin tu terjatuh dalam telaga Aris. Telaga tu nama Aris, telaga dekat dengan Masjid Quba. Cincin Rasulullah SAW disimpan selama 6 tahun.
tukar tangan mai daripada zaman Rasulullah SAW. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, mereka pelihara simpan mai cincin tu selama masa 6 tahun. Kemudian pada zaman pemerintahan Sayyidina Uthman tu, cincin tu terjatuh ke dalam telaga. Air telaga tidak keluar, cari tapi tak jumpa cari cincin tu. Dan kata ulama, sejak kehilangan cincin itulah hilang keberkatan dan mula huru-hara dan juga penentangan terhadap pemimpin seperti Sayyidina Uthman oleh golongan-golongan penentang mula daripada masa itu. Naqshuhu Muhammadur Rasulullah, ukiran ada di cincin tu ialah Muhammad Rasulullah. Jadi Mu'aikib yang disebut nama tadi, sahabat tu sahabat Ahlul Badar, sahabat yang menyertai peperangan bersama dengan Rasulullah SAW dalam perang Badar. Dia hijrah ke Habsyah dulu. Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, khalifah tu lantik sahabat Mu'aikib untuk mengurus Baitul Mal, di samping menjaga cincin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Rasulullah SAW tidak pakai cincin tu, dialah Mu'aikib lah yang simpan jaga cincin tu di bawah peliharaan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, sebab mereka khalifah pemerintah selepas daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cincin tu satu ketika Mu'aikib, sahabat Mu'aikib, dibagi kepada Sayyidina Uthman disebabkan Sayyidina Uthman mau tengok. Ketika itu Sayyidina Uthman dengan sahabat Mu'aikibnya ada di sisi telaga Aris tu. Jadi dalam keadaan mereka holor, cincin tu satu sama lain terjatuh. Secara tidak sengaja cincin tu terjatuh dalam telaga Aris tu. Jadi terlepas jatuh daripada tangan Sayyidina Uthman ke ataupun daripada tangan Sayyidina Mu'aikib ke, itu tidak dapat pasti. Pendapat kebanyakan ulama kata terlucut jatuh daripada tangan sahabat Mu'aikib tu. Jadi hilang cincin tu, keluarkan air, cari, tak jumpa. Babu ma jaa fi takhattumi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab datang menceritakan berkenaan dengan memakai cincin Rasulullah. Yang tadi bentuk cincin, yang ni cara Rasulullah SAW pakai cincin, pakai di tangan kanan ataupun kiri. Apa cara Rasulullah SAW pakai cincin tu? Batu ada di cincin tu, Rasulullah SAW letak bahagian atas ke ataupun bahagian bawah. Itu akan jumpa hadis-hadis dalam bab ni. Riwayat an Ali bin Abi Talib, dan satu lagi riwayat daripada Abdullah bin Ja'far, dan juga riwayat daripada Abdullah bin Ja'far lagi, riwayat daripada Jabir bin Abdullah, ada lagi beberapa banyak riwayat, 5 riwayat, 5 sanad. Di sini Imam
Tirmizi masukkan berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai cincin di tangan kanan. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yalbasu khatamahu fi yaminihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam biasanya dia pakai cincin dia di tangan kanan dia. An Nafi'in an Ibni Umar, riwayat daripada Nafi' Maula Ibni Umar daripada Abdullah bin Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ittakhadha khataman min fiddatin, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil, yakni membuat sebentuk cincin dibuat daripada perak, wa ja'ala fasahu mimma yali kaffahu, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam jadikan batunya, batu cincin tu dia pakai dari bahagian yang mengiringi tapak tangannya. Maksudnya batu cincin tu menghadap bahagian dalam di tapak tangan. Pakai cincin tapi batu ada pada cincin tu duduk mana? Duduk di bahagian tapak tangan, tidak bahagian atas. Sebab apa Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai dengan cara tu? Iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga daripada kemegahan dan juga bangga diri. Jadi tak sama dengan kita. Kita pakai ni, kita mau megah, mau tunjuk sama orang cantik, berharga, bersinar, macam-macam ada niat kita ni. Tak sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam buat cincin tu terpaksa untuk adakan cap mohor raja, itu saja. Bukan dia nak pakai sangat, nak tunjuk cantik, tidak. Sebab itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pakai selalu simpan di sisi sahabat Mu'aiqib. Akhirnya jatuh dalam telaga tu seperti mana cerita tadi. Wa naqasha fihi Muhammadur Rasulullah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ukir pada cincin tu lafaz Muhammadur Rasulullah. Wa naha ayyan qusha ahadun alaihi, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam larang seseorang ukir ke atas cincin. Maksudnya tidak benar sahabat-sahabat turut buat sama, ukir nama apa-apa di atas cincin. Maksudnya Rasulullah SAW, sahabat-sahabat ni apa yang Rasulullah SAW buat, mereka suka ikut buat. Jadi bimbang sahabat-sahabat juga buat ukiran yang sama seperti mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat di cincin tu, ataupun mereka juga ukir nama mereka masing-masing dan sebagainya. Takut berlaku apa-apa perkara yang tidak diingini. Nabi sallallahu alaihi wasallam larang siapa pun tidak boleh buat ukiran di cincin tu. Wa huwa allazi saqata min Mu'aiqib fi bi'ri Arisa, dan ia cincin itu terjatuh dalam telaga bernama Telaga Aris dari tangan daripada Mu'aiqib. Jadi berdasarkan riwayat ni, cincin tu terlepas jatuh dari tangan Mu'aiqib, min Mu'aiqib, daripada Mu'aiqib jatuh. An Ja'far ibn Muhammadin an abihi,
qala kana al-Hasan wal Husain yatakhattamani fi yasarihima. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain, mereka berdua memakai cincin di tangan kiri mereka. Riwayat di bawah pula an Qatadah an Anas bin Malik annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai cincin di tangan kanannya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai cincin di tangan kanan. Ada pula cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai cincin di tangan kiri. Jadi daripada situ dapati pakai cincin mau pakai di tangan kanan ataupun kiri, kedua-dua tu tidak menjadi masalah. Cuma ada keutamaan di kalangan a'immah, mereka memilih yang mana lebih elok pakai di tangan kanan ataupun tangan kiri. Mereka memilih pandangan tangan mana terbaik pakai cincin tu. Di sisi ulama Ahnaf, seorang imam ternama Allama Syami, pandangan dia elok pakai kedua-dua tangan sama saja, maksudnya kanan kiri tidak pilih, pakailah mana-mana saja boleh. Pendapat Imam Nawawi, imam dalam mazhab Syafi'i, juga sama, boleh pakai kedua-dua tangan tanpa menjadi makruh. Dan pendapat daripada Imam Malik pula, dia kata baik pakai tangan kiri. Jadi kedua-dua cara, kanan kiri, semua tu berdalilkan hadis juga. Jadi jumhur ulama juga memberi keutamaan kepada dua-dua cara tu. Pakailah bahagian tangan mana kita suka pakai, sama ada sebelah kanan sebelah kiri. Dan satu lagi, bila pakai cincin tu, mau sarung cincin tu di jari tangan mana. Di sisi Imam Nawawi, menjadi amalan sunnah memakai cincin di jari kelingking. Di sisi Allamah Syami, ulama mazhab Hanafi, menjadi amalan sunnah pakai cincin tu, pakai di jari kelingking dan batunya menghadap ke dalam. Bagi kaum lelaki, kalau kaum wanita tidak mengapa, batu keluar, letak di atas, sebab kebiasaan kaum wanita tu memang dia mau cantik, menzahirkan hiasan kecantikan. Itu kebiasaan kaum wanita. Itu tidak mengapa pakai cincin, ada batu, mereka pakai bahagian batu letak atas, itu tak mengapa. Tapi kaum lelaki afdal, terbaiknya batu tu letak bahagian dalam di tapak tangan tu. An Qatadah an Anas bin Malik annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatakhattamu fi yaminihi, sama dengan tadi, pakai di sebelah kanan. An Nafi'in an Ibni Umar qala ittakhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khataman min zahabin fakana yalbasuhu fi yaminihi
Riwayat daripada Abdullah bin Umar, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat sebentuk cincin emas, khataman min zahab, cincin emas. Fakana yalbasuhu fi yaminihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai cincin tu di tangan kanannya. Fattakhadha an-nasu khawatima min zahabin. Kemudian orang ramai sahabat-sahabat juga meniru buat cincin emas untuk diri mereka. Sahabat-sahabat bila Rasulullah SAW buat apa, mereka lihat, mereka ikut buat. Jadi Nabi SAW buat cincin emas, mereka juga turut buat. Fatarahahu, Nabi SAW lempar, buang cincin emas tu. Waqala, dan Nabi SAW bersabda, la albasuhu abadan, aku tidak akan pakai lagi cincin emas tu selama-lama. Fatarahan nasu khawatimahum, maka orang ramai sahabat-sahabat juga turut membuang cincin emas mereka itu. Jadi biasanya kita tahu kaum lelaki haram pakai pakaian hiasan emas, sama ada cincin, rantai tangan, rantai di tekak dan sebagainya. Kalau begitu, macam mana kita mau faham di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat cincin emas pakai itu? Jadi maksudnya muhaddisin bagi tahu yang Rasulullah SAW buat cincin emas ketika itu pada peringkat awal Islam, pada zaman awal Islam, di mana masa itu dibenarkan memakai cincin emas. Tidak ada larangan lagi daripada Allah Subhanahu wa taala bagi kaum lelaki memakai cincin tu. Kemudian bila ada hukum larangan kaum lelaki memakai hiasan yang dibuat daripada emas tu, ketika itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam buang cincin emas tu dan larang kaum lelaki memakai cincin emas tu. Mula daripada situlah kemudian daripada ada hukum tu mula diharamkan pakai hiasan emas bagi kaum lelaki itu. Babu ma jaa fi sifati sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bab datang menceritakan perihal pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Wahb bin Jarir qala haddatsana Abi an Qatadah an Anas qala, riwayat daripada Anas bin Malik, dia kata kanat qabi'atu sayfi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min fiddatin. Qabi'ah, hulu pedang, pemegang pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuat daripada perak. Haddatsana Muhammad bin Bashar haddatsana Mu'adz bin Hisham قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن البصري قال كانت قبيعة سيف رسول الله من فضة. Sama dengan tadi, sanad lain. Berdasarkan riwayat-riwayat, Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki beberapa bilah pedang. Semuanya ada nama masing-masing. Dan dalam tu ada satu pedang nama Ma'sur. Pedang tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat daripada
pihak ayah dia sebagai pesaka, dan dalam ada 4-5 bilah pedang Rasulullah SAW tu, ada satu pedang lagi, nama pedang tu Zulfiqar. Zulfiqar sekarang nama orang pun ada kan, Zulfiqar. Nabi SAW bawa pedang Zulfiqar tu semasa Nabi SAW fatah Mekah tu. Jadi semasa fatah Mekah, Nabi SAW menakluki Mekah tu, ketika tu Nabi SAW bawa pedang bernama Zulfiqar tu. عن هود وهو ابن عبد الله بن سعيد عن جده قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح. Nabi SAW masuk Mekah pada hari Fatah Mekah tu. Wa ala sayfihi dhahabun wa fiddatun, dan di atas pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada emas dan perak. Qala Talib rawi hadis ni, dia kata, fasa'altuhu, aku tanya dia, maksudnya tanya kepada syekh dia Hud tu. Dalam sanad ada haddatsana Talib bin Hajir an Hud, Talib riwayat daripada Hud. Jadi Talib rawi hadis ni dia kata, aku tanya dia, maksudnya tanya syekh dia, iaitu Hud. Faqala, Hud jawab kata, kanat qabi'atu sayfi fiddatun. Bila Talib tanya kepada Hud, syekh dia, apa bentuk pedang Rasulullah SAW tu, jawab kata Hud, qabi'ah, pemegang pedang adalah fiddah, perak, dibuat daripada perak. An Uthman bin Sa'd an Ibn Sirin qala, riwayat daripada Muhammad bin Sirin, dia kata, sana'tu sayfi ala sayfi Samurah bin Jundab. Riwayat daripada Muhammad bin Sirin, dia kata, aku buat pedang aku di atas bentuk pedang Samurah. Wa za'ama Samuratu, di atas bentuk pedang Samurah bin Jundub. Za'ama Samurah bin Jundub, dia sangka, dia anggap, sana'a sayfahu, dia jadikan ataupun dia buat pedang dia ala sayfi Rasulillah, dibuat mirip pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kana hanafiyan, dan pedang itu adalah wa kana hanifiyan, hanifi, pedang itu adalah hanifi, maksudnya pedang jenis yang digunakan oleh suku kaum Banu Hanifah.
Banu Hanifah ni satu kaum yang ada di Hijaz yang masyhur dengan pertukangan pedang yang bermutu. Kabilah suku kaum Bani Hanifah ni, mereka adalah suku kaum di Hijaz. Dan suku kaum tu memang mahir, pandai buat pedang. Mereka masyhur dengan pertukangan pedang. Pedang mereka pula bermutu. Jadi lepas suang-suang mereka menempah pedang yang menyerupai pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu. Jadi Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin kata dia pun ada buat pedang. Pedang di atas bentuk pedang Samurah bin Jundub. Samurah dia ada pedang dia, dan dia anggap pedang dia tu mirip pedang Rasulullah SAW. Jadi bila tengok keadaan pedang Samurah bin Jundub tu, dapati itu adalah pedang yang dibuat oleh kabilah Banu Hanifah tu. Maknanya kabilah Banu Hanifah tu memang mahir buat pedang masyhur dengan pertukangan besi tu. Jadi kita tempah di situ, buat pedang yang ada mirip pedang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Samurai, pernah dengar kan? Samurai itu apa? Jepun panggil, ya. Apa? Pedang ke apa? Pedang samurai, ya. Takut mai daripada samurah tu. Samurai. Bab ma jaa fi sifati dir'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab datang menceritakan perihal baju besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ani Zubair bin Al-Awwam qala, riwayat daripada Zubair bin Awam, dia kata kana 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin dir'ani, di atas badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari peperangan Uhud ada dua helai baju besi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai baju besi ketika dalam peperangan, maksudnya dua lapis baju besi. Adakah itu menyalahi tawakal? Nabi sallallahu alaihi wasallam katalah patutnya dia tu sebagai seorang nabi dan rasul tak perlu pakai baju besi, tawakal. Kalau orang sekarang dia pakai cara takluk pisau, ya, tikam pisau pun takluk ada kan. Kalau begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga boleh bawa cara-cara seperti itu, pakai apa-apa ayat takluk, tikam dengan pisau ke pedang ke, ataupun tawakal sebagai seorang nabi, tak payah pakai baju besi. Begitukah? Mungkin kita terfikir ataupun timbul iskal, timbul persoalan, sebab apa Nabi
sebagai seorang Nabi ni pakai baju besi sampai 2 lapis pula, bukan 1 lapis, 2 lapis. Rasulullah SAW peperangan Uhud, ketika tu Nabi SAW pakai dir'ani, 2 helai baju besi. Jadi ulama bagi jawapan berkenaan dengan itu, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pakai baju besi itu tidak menyalahi dengan tawakal, sebab dalam ayat Al-Quran ada ya ayyuhallazina amanu khudhu hizrakum, wahai mereka yang beriman, ambillah kamu perlindungan kamu. Maksudnya ambillah, buatlah persediaan, bersiap sedia dengan alat-alat perang. Memang ada perintah daripada Rasulullah SAW. Jadi Nabi SAW memakai baju besi ini merupakan Nabi SAW mematuhi perintah Allah. Kalau kira baju besi itu tak payah pakai tawakal, pedang pun tak payah bawa, akan jadi begitu. Tawakal saja pakai, masuk lawan dengan musuh. Baju besi tak payah pakai, pedang tak payah bawa, lembing tak payah bawa, tawakal. Macam tu kah? Bukan macam tu. Jadi Allah Subhanahu wa taala suruh siap sedia alat perang, kuda, lembing, pisau, pedang, semua. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai baju besi itu menepati dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang nyata dalam ayat tadi. Tidak menyalahi dengan tawakal, dan itu Rasulullah SAW mahu mendidik ummah supaya ikhtiar dan juga tawakal. Tidak kata tawakal kemudian ikhtiar tidak ada. Itu satu cara yang tidak betul. Fanahadha ila sakhrati. Dalam peperangan Uhud, Nabi sallallahu alaihi wasallam memakai 2 pasang baju besi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun, berdiri kepada batu besar, naik di atas batu besar. Tujuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik di atas batu besar ketika itu ialah disebabkan dalam peperangan Uhud ni seketika sahabat-sahabat kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dah dimasyhurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah digugurkan, dah wafat. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri di atas batu besar itu, satu tujuannya supaya para sahabat-sahabat yang bimbang Rasulullah SAW terbunuh, dah dibunuh itu, sahabat-sahabat tu biar nampak Rasulullah SAW dan mereka tahu Nabi SAW masih hidup lagi. Dan Nabi SAW buat cara seperti itu adalah untuk meneguhkan semangat mereka, sahabat-sahabat itu. Dan yang kedua, Nabi SAW naik berdiri di atas batu besar itu, tujuannya Rasulullah SAW hendak meninjau keadaan musuh. Falam yastati, ketika Nabi SAW naik di atas batu itu,
Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mampu naik atas batu besar tu. Sebab apa? Tidak mampu naik di atas batu besar tu. Satunya batu tu besar, bukan mudah nak naik selalu atas batu tu. Yang kedua, Nabi SAW ketika tu pakai baju besi 2 lapis. Jadi baju besi 2 lapis tu pun agak berat. Fa'aq'ada Talhata tahtahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tu bagi Talhah duduk di bawah Rasulullah SAW. Maksudnya Talhah duduk, Nabi SAW naik dulu atas Talhah, kemudian barulah naik atas batu. Dengan susah payah Nabi SAW naik atas batu ketika tu, sampailah muka Rasulullah SAW tu berdarah sikit. Wasa'adan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah bagi Talha duduk, Nabi SAW dapat naik atas batu hatta stawa ala sakhrati, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat naik atas batu besar tu. Qala Zubair bin Awam, rawi yang riwayat hadis ni, dia kata sami'tun nabiyya yaqulu, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, au jaba Talhatu, adalah wajib untuk Talha, maksudnya wajib syurga ataupun menjadi wajib syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk Talha. Sebab apa Nabi SAW bagi berita yang baik kepada Talha berkenaan dengan Talha? Sebab dalam peperangan Uhud, sahabat Talha itulah melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tubuh dia sendiri. Maksudnya Talha guna tubuh badan dia sebagai perisai bagi Rasulullah. Kalau ada apa-apa anak panah mai dialah lindung dengan tubuh dia. Ada musuh mai mau tetap, dialah tahan dengan tubuh badan dia. Sampailah ada menyebut dalam riwayat-riwayat di tubuh Talhah radhiyallahu taala anhu tu ada luka sebanyak 80 luka. Dia menahan dengan tubuh badan dia supaya tidak melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dah banyak luka, tetap dia melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akibat daripada itulah tangan sebelah Talhah tu menjadi lumpuh. Sampai begitu mereka menyayangi Rasulullah SAW, melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. حدثنا ابن أبي عمارة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن يزيد بن خسيفة عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم أحد درعان قد زاهر بينهما. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di atas tubuh badan tu pada hari peperangan Uhud, ada dua helai baju besi. Qad zahara bainahuma, maksudnya jama'a bainahuma. Nabi sallallahu alaihi wasallam kumpulkan di antara dua baju besi itu. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai satu baju besi, kemudian pakai lagi, tindih lagi di atas baju besi itu satu lagi baju besi.
Itu maksud qad zahara bainahuma, satu dia pakai dalam, satu pakai di luar. Tindih di atas satu baju besi sama satu yang lain. Bab ma jaa fi sifati mighfari Rasulillah. InsyaAllah kita akan sambung bab ni bulan depan. Bab berkenaan dengan topi besi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dalam bab ni berkenaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pakai topi besi ada, dan juga ada kisah-kisah berkenaan dengan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menaklukki Mekah, fatah Mekah tu ada orang-orang yang Nabi sallallahu alaihi wasallam isytihar untuk bunuh, dan ada seorang murtad pegang kelambu Kaabah minta lindung. Walaupun begitu Nabi SAW hukum juga bunuh dia. Jadi ada kisah-kisah tu agak perlu ambil masa. Jadi kita sambung insya-Allah bulan depan pula. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, astaghfiruka wa atubu. Insya Allah